Penubuhan badan-badan berkanun, BPP, Persekutuan dan syarikat berhad menurut jaminan sebagai agensi itu pada peringkat awal untuk memenuhi maksud-maksud tertentu. Tetapi bila dikaji semula seperti mana yang disinggung oleh Yang Berhormat, memang ada pertindihan dan kadang-kadang perlu diperingatkan tentang matlamat asalnya. Apakah matlamat asalnya? Menjana pertumbuhan, commercially viable, tapi di samping itu memenuhi agenda negara dan kini ekonomi madani termasuk kekuatan ekonomi Bumiputera. Jadi setelah melihat itu, kita putuskan untuk menubuhkan pejabat penyeras rasionalisasi badan-badan berkanun termasuk CLBG, syarikat berhad menurut jaminan. Dan ini dipungsikan oleh mantan KSP Datuk Asri. Di samping itu untuk memantau supaya pelaksanaan itu benar-benar jelas, kita asaskan apa yang disebut sebagai pantau madani yang dipungsikan oleh Saudara Khalid Latif dengan maksud menentukan tidak tersasar bermatlamat. Sudah disentuh oleh Ketua Audit Negara tentang beberapa pelanggaran dan ini harus dipastikan. Jadi yang pertama yang dibangkitkan ialah tentang kedudukan syarikat. Ada yang telah dimajukan seperti mana yang saya sentuh dalam ucapan belanjawan, iaitu MEFCOM dan CAM, itu yang telah disatukan atau digabungkan. Keduanya tentang HDC, Perbadanan Pembangunan Halal dan Matrade. Kerjanya lebih kurang sama, jadi lebih baik disatukan, jimat kos dan lebih cekap dan efisien. Keduanya tentang perlu peringatan supaya badan-badan ini walaupun bebas di bawah lembaga masing-masing, tapi tidak harus ketepikan prinsip tata kelola dan tadbir urus yang ditetapkan. Kerana kita pastikan kadang-kadang pembayaran bagi pengurusan itu terlalu tinggi ketimbang tugas mereka atau keuntungan syarikat. Yang keduanya kita lihat umpamanya keperluan supaya pemusatan kegiatan yang menekankan kepentingan PMKS, syarikat tempatan, ekonomi negara dan kedudukan Bumiputera. Kerana seringkali kadang-kadang agensi-agensi ini walaupun dibentuk pada peringkat awal untuk memenuhi keperluan Bumiputera, tetapi nampaknya kegiatan itu akhirnya penuh dari segi kepentingan komersial dan diketepikan. Jadi hal-hal ini kita telah cuba betulkan dan laporan akan dimukakan dari masa ke semasa. Persoalan saya kepada Yang Amat Berhormat Tambun, kita mesti yakin bahawasanya kapten kepada kapal tu mesti yang tepat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi bagaimana kerajaan melihat supaya yang pertamanya searching committee untuk kita mencari CEO top notch mengetuai JLC, JLIC dan agensi ini. Kenapa? Kalaulah kapten membawa kapal dalam lautan yang bergelora, Tuan Yang Dipertua adalah kapten yang bukan mempunyai iltizam dan mandate seperti mana yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun tadi. Kebimbangan saya, mereka hanya mendapat gaji yang tinggi dan itu sebabnya saya mencadangkan supaya searching committee ini dapat melihat bukan sahaja gaji CEO tetapi benefit of staff. Berapa banyak, what X number benefit of staff dan berapa banyak KPI yang mereka lakukan. Dan kemudian kita mesti susulkan dengan carrot and stick method. Kalau mereka dapat keuntungan, kita bagi carrot. Kalau tidak, mesti kita punish dia Yang Amat Berhormat Tambun. Kenapa? Kerana ini mandate yang diberikan rakyat kepada kerajaan untuk melantik syarikat yang milik kerajaan. Yang ketiganya, prestasi JLC, kenapa berbeza dengan prestasi syarikat swasta ataupun syarikat luar negara yang invest dalam Malaysia? Betul, saya faham kita bukanlah tertumpu kepada keuntungan, tetapi mesti juga memberi pulangan dividen kepada kerajaan melalui usaha ekonomi mereka. Yang akhirnya, Tuan Yang Dipertua, saya sokong 150% untuk Jabatan Audit Negara untuk membuat audit kepada 2,000 JLC ini. Sebab apa? World Bank, Tuan Yang Dipertua, telah buat kajian dalam satu report yang jelas berkaitan business of state, state-owned enterprise, melibatkan 76,000 syarikat, melibatkan 91 countries atas report The Business of the State World Bank 2023. Banyak perkara-perkara yang disebut dalam perkara itu, 5 prinsip asas yang harus kita telusuri. Kenapa? Kerana kita mesti memastikan JLC ini kembali kepada mandat yang sebenar dan dia memberi kesejahteraan ekonomi sosial, ekonomi yang baik kepada negara kita. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Pandangan tentang laporan Bank Dunia telah diambil kira di antara sebab mengapa kita meneliti semula
Dalam syarat dengan Menteri Besar dan Ketua Menteri, saya juga telah menegaskan perlu Ketua Audit campur kerana kadang-kadang kita tidak dapat pantau sehingga peringkat bawah, dan kecelaruan banyak juga berlaku di kalangan agensi yang terus catat kerugian tahun demi tahun. Oleh itu, kita harus bertanggungjawabkan mereka. Walaupun saya terima bahawa kenyataan mereka tidak boleh disamakan semuanya dengan sektor swasta kerana dia ada tanggungjawab, umpamanya pelaburan dalam negara. Keduanya, tidak semua tapi sebahagian besar. Keduanya PMKS, ketiganya Bumiputera, itu tidak dikenakan kepada syarikat swasta. Walau bagaimanapun dari segi prestasi harus dinilai, dan syarikat-syarikat tidak mencatat keuntungan atau pengurusan yang lemah tidak harus anggapan bahawa mereka akan terus diberi bonus. Selama ini umpamanya saya lihat kadang-kadang 6 bulan, 8 bulan bonus dianggap sebagai satu perkara biasa. Ini sudah kita hentikan. Ya, sejak tahun lalu saya dah hentikan bahawa mereka harus juga ambil kira bahawa mereka dipilih untuk memenuhi satu tanggungjawab. Sebahagian besar mereka menjalankan, saya tidak boleh nafikan. Ya. Sebab itu umpamanya dalam ucapan Melayu saya sebut Ramly Burger. Itu dah jadi jaringan yang besar, tapi dari awal telah dibantu oleh BSN. Kemudian Aerodyne yang sekarang kalau ikut Google itu ambil drone dari Aerodyne. Hampir semua keperluan drone oleh Google itu diambil dari syarikat Aerodyne yang berpangkalan di Malaysia. Di Aerodyne juga telah dibantu daripada awal oleh Khazanah dan Kuab. Jadi kesaan supaya terus beri pantauan, dan kita juga telah bersetuju supaya Ketua Audit Negara mengaudit semua 2,000 ini. Saya ingat akan satu jadi kejutan supaya semuanya akan lebih bertanggungjawab. Kerana kadang-kadang pelanggaran itu masih berterusan di beberapa peringkat dan tidak ada jalan lain tetapi untuk kita jalankan audit dan memantau terus. Terima kasih.